Soalan berikutnya dipersilakan Tuan Cha Kicin yang berhormat rasah. Terima kasih, Datuk Yang Di-Pertua. Soalan saya, soalan kelima. Terima kasih, Datuk Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Rasah berkenaan tentang soalan berkaitan dengan vaksin. Sememangnya ketika ini tahap keyakinan rakyat Malaysia untuk mendapatkan dos penggalak kedua adalah sangat-sangat rendah dan juga berdasarkan data yang telah diberikan hanya 2.5% populasi bersamaan dengan 824,835 rakyat Malaysia mendapatkan dos booster ataupun penggalak yang kedua. Manakala berkenaan tentang apakah langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh kerajaan berkenaan untuk menarik rakyat mendapatkan dos penggalak kedua dan vaksin COVID-19 adalah dengan mengadakan tempahan janji temu melalui aplikasi MySejahtera dan dengan kebebasan untuk memilih tarikh, masa, PPV dan juga jenis vaksin yang dikehendaki dan juga menawarkan melaksanakan polisi open vial ataupun polisi vial terbuka di semua PPV. Sebagai contoh untuk vaksin Pfizer, kita memerlukan sekurang-kurangnya 6 individu untuk kita open vial vaksin tersebut. Tetapi kini kita cuma boleh seorang yang datang ke PPV, kita terus buka dan juga memberikan vaksinasi. Dan juga berkenaan tentang soalan YB Rasa, beliau telah menyentuh berkenaan tentang adakah kerajaan bersedia melaksanakan pengambilan dos penggalak bagi kanak-kanak yang berusia 5 ke 11 tahun. Dan juga jawapan yang diberikan adalah sememangnya kita telah melaksanakan pemberian vaksin bagi kanak-kanak berusia 5 ke 11 tahun telah dilaksanakan pada 9 Januari 2023 yang di-Pertua. Kanak-kanak berusia antara 5 ke 11 tahun layak diberikan dos penggalak. Walaupun demikian, berdasarkan pengalaman KKM, hanya 7,163 bersamaan dengan 0.2% kanak-kanak yang berusia 5 hingga 11 tahun mengambil booster dan ini adalah merupakan angka yang sangat-sangat rendah dan ini adalah juga merupakan faktor penyumbang kepada pembaziran. Dan juga pembaziran tersebut menyebabkan vaksin-vaksin telah luput dan juga pelupusan vaksin-vaksin yang luput ini adalah dalam satu angka yang sangat besar, 8.5 juta dan juga disebabkan itulah kerajaan perpaduan di bawah pentadbiran Perdana Menteri sangat risau dan juga sangat menginginkan apakah yang berlaku terhadap pembaziran tersebut dan juga oleh itu KKM telah mengemukakan kertas putih perolehan pengurusan vaksin COVID-19 dan juga telah menyatakan beberapa perkara dan juga ketidakaturan yang berlaku yang telah ditegur oleh pihak AGC berkenaan tentang perolehan vaksinasi pada kerajaan yang lepas. Saya telah menjawab di dalam dewan ini pembaziran tersebut adalah merupakan satu perkara yang kita akan pelajari dan juga sesuatu perkara yang kita akan tidak ulangi memandangkan peruntukan tersebut adalah wang rakyat dan pembaziran tersebut dapat ditukar kepada pembangunan-pembangunan yang lain. Walaupun demikian, dalam keadaan kita berdepan dengan COVID-19, kita tetap terpaksa melakukan perolehan tersebut yang kita lihat teratur tetapi memang masih lagi berlakukan pembaziran. Dan juga saya rasa Yang Berhormat Rasah memang memberikan concern beliau terhadap pemberian vaksin ini kepada kanak-kanak di mana angka yang kita perolehi adalah sangat-sangat rendah. Itu saja jawapan saya, Yang Di-Pertua. Yang Berhormat Rasah, soalan tambahan. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan yang bagi saya agak menyeluruh dan memberikan info yang sangat mustahak. Saya nak tumpukan soalan tambahan saya kepada vaksinasi untuk kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun. Saya sebenarnya berbesar hati sebab kerajaan membenarkan dos penggalak untuk kanak-kanak dalam lingkungan usia 5 hingga 11 tahun. Cuma saya sedih juga lepas 5 bulan dilancarkan mulai 7 Januari hanya setakat 0.2%. Jadi saya nak tanya pada pihak KKM khususnya, apakah langkah-langkah yang akan diambil untuk menggalakkan lebih ramai ibu bapa kepada kanak-kanak dalam lingkungan usia tersebut supaya benarkan anak-anak mengambil dos penggalak ini. Dan juga apakah
wujud kerjasama. Sebab saya rasa di sekolah ni sangat mustahak. Anak-anak dalam lingkungan ni berada di sekolah rendah khususnya. Apakah kerjasama di antara KKM dengan KPM dan di peringkat sekolah supaya pengambilan vaksin ni tidak dilakukan seperti mana sebelum ni di kompleks membeli belah. Lebih baik, lebih elok dan lebih sesuai persekitarannya dilakukan di dalam sekolah tu sendiri dengan melibatkan kerjasama dari sekolah. Saya nak tanya pandangan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Berhormat Menteri. Yang di-Pertua, sekiranya kita melihat trend proses vaksinasi yang telah dijalankan melalui PICK, bagi dos primer golongan dewasa kita telah mencapai 98.4%. Ini baik. Manakala dos penggalak pada peringkat 69.1% dan juga dos penggalak kedua 3.5% untuk golongan dewasa di mana kita melihat trend yang menurun. Begitu juga dengan golongan remaja 12 hingga 18. Pada mula dos primer 91.6%. Sangat baik. Tetapi untuk dos penggalak turun kepada 2%. Manakala untuk golongan kanak-kanak 5 hingga 11 yang telah ditanya oleh Yang Berhormat Rasah, pada peringkat dos primer kita mendapat 43.5%. Masih lagi di tahap yang memuaskan, tetapi apabila dos penggalak hanya 0.2%. Saya melihat apa cadangan yang diberikan oleh Yang Berhormat Rasah tu adalah satu cadangan yang baik di mana kita perlu memulakan satu kerjasama dengan Kementerian Pendidikan untuk menjalankan vaksinasi di sekolah. Mungkin ada kesilapan pihak KKM untuk melihat dan juga melakukan vaksinasi di pusat membeli belah kerana tidak semua yang melawat ke pusat membeli belah. Kita akan menilai cadangan tersebut dan juga akan mempergiatkan pelaksanaan proses vaksinasi dan juga menggalakkan. Dan saya merasakan sikap yang dianjurkan oleh Yang Berhormat YB Rasah ini adalah sangat baik supaya semua ahli-ahli parlimen menggalakkan pengambilan dos penggalak. Dan juga kita berdepan dengan banyak cabaran yang di-Pertua, terutama sekali golongan anti vaksin. Dan juga memandangkan ada di kalangan ibu bapa juga merasakan dos vaksinasi ataupun dos penggalak ini hanya sesuai untuk golongan yang berisiko dan juga anak-anak mereka telah terjamin selamat setelah mendapatkan booster primer. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada YB Rasah atas soalan yang sangat baik untuk dijawab oleh pihak Kementerian Kesihatan. Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk yang berhormat nak bertanya, bila berdiri tolong tekan. Kadang saya tak tahu kawasan. Bila tekan tu baru keluar dari sini. Okey, saya silakan Yang Berhormat Kuala Langat. Terima kasih Tuan Yang Betul. Saya nak tahu apakah faktor yang paling utama yang mana rakyat ni dia seolah tidak ada keyakinan terhadap pemberian vaksin ataupun dos penggalak ni. Dan saya melihat dan apa kaedah yang paling baiklah yang boleh mungkin dalam bentuk promosi ataupun pendidikan yang kita boleh berikan kepada rakyat ni. Dan saya melihat bahawa isu pemberian dos penggalak ni bukan hanya sekadar untuk mengelakkan pembaziran sahaja, tetapi apakah bukti-bukti saintifik yang boleh membantu keyakinan ini, mungkin kesan immunity yang mungkin dalam bentuk selepas penggalak pertama jangka immunity, dan sudah tentu ia tidak memberikan satu jangka immunity yang panjang, tetapi mungkin juga adakah kerajaan melihat langkah-langkah untuk memberi pemberian dos penggalak ini berdasarkan kepada peningkatan kes-kes di tempat-tempat yang tertentu ataupun pada masa-masa ketika yang tertentu untuk memberikan dos penggalak ini. Terima kasih. Berhormat Menteri. Tuan Yang di-Pertua, apabila berlakunya pemberian dos primer seperti jawapan saya kepada YB Rasah tadi, kalau kita lihat untuk dos primer, trend yang sangat baik ketika kita berdepan dengan pelbagai varian-varian baru, terutama sekali Delta dan juga varian, keadaan ketakutan untuk selamat dan juga untuk hidup adalah sangat tinggi. Maka penerimaan vaksin tersebut adalah sangat baik. Dan juga saya melihat Yang Berhormat pada penggal yang lepas sangat aktif untuk membantu PPV dan juga mendapatkan ke semua rakyat-rakyat di setiap parlimen untuk mendapatkan vaksin. Dan juga saya melihat bagi dos penggalak ini berlakunya pembaziran dan juga pelupusan vaksin-vaksin ini adalah disebabkan kita telah melaksanakan satu dasar bagi dos penggalak diambil secara sukarela.
Dan juga apabila kita tidak dapat mengawal informasi yang terdapat di media-media yang mengatakan kesan sampingan vaksin ini adalah sangat buruk dan juga golongan anti vaksin yang memaparkan pengambilan vaksin ini adalah tidak selamat, itu telah menjejaskan dan juga telah memberikan satu rasa ketakutan kepada ibu bapa. Dan juga faktor pembukaan ekonomi dan juga rakyat terasa terlalu selesa apabila kejayaan dos primer telah memberikan satu jaminan keselamatan dan juga mereka merasakan adalah cukup untuk mendapatkan dos primer tersebut. Dan juga seperti yang saya jawab tadi, saya mengulang bahawa persepsi masyarakat bahawa tiada kepentingan lagi untuk mengambilkan dos penggalak. Dan juga saya mengambil maklum apa yang telah disampaikan oleh Yang Berhormat Kuala Langat berkenaan tentang kesan-kesan sampingan dan juga apakah langkah seterusnya. Perkara-perkara tersebut akan diumumkan oleh Kementerian Kesihatan berdasarkan apakah hala tuju pengambilan dos-dos penggalak ini pada masa-masa yang akan datang dan juga apakah vaksin-vaksin yang sedia ada, apakah cara yang kita akan gunakan. Dan seperti apa yang saya maklumkan dari dalam kertas putih, kita juga telah cuba untuk menukarkan perjanjian yang berat sebelah itu kepada stok-stok vaksin kita kepada stok-stok vaksin bivalent yang walaupun kita masih lagi di dalam kajian kesan-kesan sampingan, dan bagi kesan-kesan sampingan ataupun kesan adverse terhadap vaksin, kita mempunyai tabung kecemasan ataupun tabung khas bagi menangani kesan-kesan sampingan yang dihadapi oleh penerima-penerima vaksin yang mempunyai kesan adverse. Itu saja Tuan Yang Dipertua. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Silakan.